Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. 亲爱的弟兄姐妹们，大家平安。 Ya, senang sekali pada malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama berkumpul 很开心，今天晚上我们可以聚集在这个地方。 di luar hujan deras sekali. 在外面下了非常大的雨， Sebutkan 3 hal yang bisa disyukuri. 请你们说出3个值得感恩的事。 Ayo silakan sebutkan 3 hal yang bisa disyukuri. 想一下3个我们可以感恩的事。 Ini sudah lupa ya. Kalau nggak salah waktu saya khotbah itu juga hujan, benar ya? 上次 Masih ingat ya? 我讲到的时候 Jadi- 也是同样下雨了。 Nah, sepertinya Tuhan ingin ingatkan kita. Sebutkan 3 hal yang bisa disyukuri sekalipun hujan deras. Ayo. 这个是上帝要提醒我们，请你们说出3个我们可以感恩的事。 Ayo. Hah? Bapak Ibu Saudara tahu nggak kenapa pendeta pengkhotbah selalu mengulang khotbahnya itu saja? 你们晓得吗？为什么一个讲员要重复他所讲的事呢？ Karena kecenderungan manusia adalah selalu lupa. 因为人往往是健忘的， Ya bukan tidak mungkin seringkali katakan ini masuk ini keluar. 有可能从这里出进，然后从这里出了。 Sebenarnya banyak hal yang bisa kita syukuri sekalipun di luar hujan deras. 其实虽然外面下了一场非常大的雨，我们还是 Kita 很 patut 有很多 bersyukur 事要感恩 sekalipun 的。 hujan deras aku tetap bisa datang ikut kebaktian doa. 我们应该感恩，虽然外面下了雨，我们还可以积极在这里参加祷告会。 Kita patut bersyukur kepada Tuhan sekalipun hujan deras kita masih begitu banyaknya orang ikut kebaktian doa. 虽然下面下了一场非常大的雨，还那么多人可以参加祷告会。 Dan yang ketiga, 第三， kita patut bersyukur kepada Tuhan 我们应该向上帝感恩， karena tidak tiap hari Rabu hujan deras. 因为不是每一个星期三都下大雨。 Jadi Bapak Ibu Saudara belajar kita melihat segala sesuatu dari hal yang baik dan positif. 我们应该积极的看待每一件发生的事， Karena di dalam dunia ini banyak hal yang kita bisa kendalikan, tapi juga banyak hal yang kita tidak bisa kendalikan. 因为在世上虽然有些事我们是可以控制着，但是还有很多事情我们是无法控制 Oleh 的。 sebab itulah marilah kita belajar bersyukur, mensyukuri untuk segala sesuatu yang di luar kendali kita. 所以我们要学习感恩那些我们无法控制的事。 Ya, baik kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. 我们听到之前，我们同心祷告。 Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu, bernyanyi, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa Engkau hadir memberkati kami. Urapi kedua hambamu yang sudah siap untuk menyampaikan firman Tuhan. Urapi dengan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus. Sehingga setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, kami diberkati. Iman kerohanian kami diteguhkan. Dan kami juga boleh senantiasa lebih lagi mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, Tuhan pasti menjawab doa. 今天我们将思想一个主题，就是上帝必垂听我们的祷告。 Mazmur 86 ayat 6 sampai 7. 经文取自诗篇86章6到7节。 Dan firman Tuhan ini berkata demikian. 上帝的话语说： Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. 耶和华，求你留心听我的祷告，垂听我恳求的声音。我在患难之日要求告你，因你必应允我。 Sebagai pertanyaan pendahuluan, 做一个开头的问题， pernahkah Anda berdoa tentang hal yang sama dalam waktu yang lama, tapi sepertinya Anda belum mendapatkan jawaban? 你是否曾经为同样的一件事祷告了很久很久，但是还是没有得到回应呢？ Atau pertanyaan yang kedua, 第二个问题， sudah berapa lama Anda berdoa, 你祷告了多久呢？ tapi Anda tidak membuka Alkitab untuk mencari tahu apa sebenarnya jawaban
Tuhan. 但是你未曾打开圣经去寻求上帝的旨意。 Dan malam hari ini 而今天晚上， saya ingin melalui firman Tuhan ini mengajak untuk mengerti dan mendengar jawaban doa melalui firman Tuhan. 我要邀请你们去理解如何透过上帝的话语去学习上帝如何应允我们的祷告。 Bagi kita yang percaya Alkitab adalah firman Allah, 对于我们这些相信上帝的话语就是圣经就是上帝的话语， dan bagi kita yang senantiasa membaca Alkitab, 还有我们这些每天都在读圣经的人， Anda pasti pernah mengalami kondisi yang saya katakan ini. 你们一定曾经感到我所经历的事。 Ketika Anda membaca Alkitab, 当你读圣经的时候， Anda bisa merasakan Allah berbicara kepada Anda secara langsung, secara pribadi, dan bahkan memberitahu kepada Anda untuk masalah yang sedang terjadi. 你可能会感到上帝直接的对你说话，甚至应允了你现在所发生在你身上的事。 Inilah yang disebut sebagai kuasa firman Tuhan. 这就是所谓的上帝话语的能力。 Ayo Bapak Ibu Saudara, saya mengulang kalimat ini. 我再一次的对你们说， Siapa di antara kita yang selama ini membaca Alkitab 你们中间哪一个人在你们读圣经的时候， dan Anda membacanya sepertinya Allah berbicara kepada Anda secara langsung. 你感到上帝直接的对你说话了？ Sesungguhnya ini memberitahu pada kita ada kuasa di balik firman Tuhan. 这件事告诉我们在圣经的背后有上帝的能力。 Numpang tanya. 请问， Ketika Allah menciptakan alam semesta beserta dengan isinya, Allah mempergunakan apa? 当上帝创造宇宙万物的时候，上帝使用了什么呢？ Dengan apakah Allah menciptakan alam semesta beserta dengan isinya? Dengan apa? 上帝是透过什么创造宇宙万物的 Dengan 呢？ firman. 就是透过上帝的 Di 话 sini 语。 memberitahu pada kita bahwa kuasa firman Tuhan ada kuasa menciptakan alam semesta. 在这里告诉了我们，上帝的话语是有能力创造宇宙万物的。 Kalau kita percaya bahwa kuasa firman Tuhan adalah kuasa menciptakan alam semesta, 如果我们相信上帝的话语能够创造宇宙万物， numpang tanya, 请问 adakah hal-hal lain yang sulit dalam dunia ini yang tidak bisa diselesaikan oleh firman Tuhan? 在世上有什么困难的事是上帝的话语无法解决的呢？ Kalau kita memperhatikan Alkitab kita dengan baik-baik, 如果我们仔细的观察我们的 ini 圣经 bukan， hanya sekedar kumpulan teks saja, 圣经不只是一个文字的合集， tetapi adalah suara Tuhan yang hidup, 但是是活生生的上帝的声 yang 音， berbicara kepada setiap hati yang sungguh-sungguh mencari Dia. 对每一颗真正寻求他的心说话。 Ada sebuah kalimat yang seringkali kita dengarkan. 有一句话我们常常听到过， Doa adalah ketika kita berbicara kepada Tuhan. 祷告是当我们向上帝说话的时 Kita 候， menyampaikan permohonan dan pergumulan kita kepadanya. 我们把我们的问题和挣扎告诉他， Firman adalah ketika Tuhan berbicara kepada kita, 而圣经却是当上帝对我们说话的时候， memberikan jawaban dan pengarahan bagi kita. 给我们引导还有答案。 Jadi Bapak Ibu Saudara bayangkan bila seseorang hanya berdoa kepada Tuhan saja, 你们想象一下，如果一个人只是祷告而已， namun dia tidak membaca firman Tuhan, 但是他没有读上帝的话语， mungkinkah dia dengan mudah mengerti jawaban doa daripada Allah? 他能意识到上帝话语是他的答案吗？ Firman Tuhan yang kita baca di dalam Mazmur 86 ayat 6 sampai 7 menunjukkan bahwa Tuhan adalah pribadi yang mendengar doa dan pribadi yang menjawab doa. 刚才我们所读的诗篇告诉我们，上帝是听见祷告并且回应祷告的上 Bapak 帝。 Ibu Saudara, bila ditanya mengapa kita begitu yakin Tuhan menjawab doa kita?
如果有人问我们，为什么我们那么确信上帝会应允我们的祷告呢？ Minimal ada 3 hal. 至少有3件事。 Karena ini adalah janji daripada Tuhan. 第一，因为这是上帝的应许。 Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 memberitahu pada kita, 约翰福音1书5章14节告诉我们 jika kita 说， meminta sesuatu kepada Allah sesuai dengan kehendaknya, maka Dia akan mendengarkannya. 如果我们照他的旨意求什么，他就应允我们。 Jawaban Tuhan berupa ya, tidak, atau tunggu dulu. 上帝的回答可能是是、不是，或者是等候。 Tetapi satu hal yang harus kita mengerti, 但是我们必须要理解一件事： apapun jawaban Tuhan itu, 上帝的答案无论是什么， itu yang terbaik bagi kita. 那对我们来说是最好的。 Kemudian yang kedua, 然后第二， mengapa kita begitu yakin bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita? 为什么我们那么的确信上帝一定会应允我们的祷告 Karena 呢？ kita percaya karakter daripada Allah adalah Allah yang penuh kasih dan hikmat bijaksana. 因为我们相信我们的上帝是一个充满慈爱和智慧的上帝。 Jelas Allah yang maha pengasih dan penyayang tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. 那个充满慈爱和智慧的上帝不会让我们一个人走的。 Kemudian yang ketiga, 然后第三， mengapa kita begitu yakin bahwa Tuhan akan menjawab doa kita? 为什么我们那么确信上帝会应允我们的祷告呢？ Karena kita yakin dan percaya Tuhan kadangkala ingin kita bersabar dan percaya ada waktunya Tuhan. 因为我们相信上帝要我们耐心的等候上帝的时间。 Di dalam menantikan waktu Tuhan ini adalah proses pertumbuhan iman kita. 在我们等候上帝的时间的时候，这是我们信心成长的过程。 Di dalam perjanjian lama, Yusuf yang muda, 在旧约中，年轻的约 dia 瑟， sudah pernah bermimpi 他曾经做个梦， akan bagaimana orang tuanya dan juga saudara-saudaranya menyembah dia. 他的父母亲和他的弟兄们是如何俯伏敬拜他。 Tetapi tidak langsung dalam waktu yang singkat dia memperoleh jawaban daripada kehendak Tuhan ini. 当他得到上帝的旨意的时间，不是在短暂的时 Dia 间 harus 里， melalui berpuluh-puluh tahun di dalam kehidupan dia. 他必须经过他人生的数十 Bahkan 年， lika-liku kehidupan yang dia harus jalani. 甚至经历了很多人生的坎坷。 Demikian juga dengan Bapak Abraham. 亚伯拉罕也是一样， Ketika Allah menyatakan dia akan ada keturunan sama seperti pasir di tepi pantai, bintang seperti di langit. 当上帝告诉他，他的子子孙孙会像天上的星星那么的多， Ada puluhan tahun yang harus dijalanin. 他必须经过那么多年， Ada berbagai ujian iman yang harus dilalui. 他也经历了很多信心的考验， Bahkan Bapak Abraham sempat gagal 甚至亚伯拉罕也曾经失败过。 ketika dia menaati ataupun menuruti nasihat istrinya. 当他顺服了他妻子的劝勉， Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， di sini berbicara tentang adanya waktu Tuhan. 在这里告诉我们说，有上帝的时 Jadi 间。 minimal mengapa kita yakin Tuhan menjawab doa kita, minimal ada 3, mungkin masih banyak lagi. 我们刚才学习了最少有3个理由，为什么我们确信上帝会应允我们 Nah 祷告。 sekarang kita akan melihat beberapa dukungan Alkitab dan bahkan hamba-hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Mereka sama seperti kita, mereka mendapatkan jawaban doa melalui firman Tuhan. 我们可以从圣经的人物来学习看，上帝是如何得到给他们答案，通过上帝的话语。 Yang pertama, tokoh Alkitab yang bernama Daniel. 第一就是但以理， Daniel sedang bergumul akan nasib bangsanya di dalam pembuangan. 但以理正在为他的族人被流放的命运挣扎， Dan dia berdoa untuk bangsanya. 他也为他的族人祷 Namun 告。 ketika dia membaca surat daripada Nabi Yeremia, 但是当他读到耶利米先知所写的书 di 信， sana ada nubuat daripada Nabi Yeremia 那里有耶利米先知的预言， tentang 70 tahun masa pembuangan. 就是关于70年被掳的预言， Membuat Daniel juga semakin lagi berdoa dan berpuasa.
这导致但以理禁食祷告，并且忏悔。 Sampai malaikat diutus Tuhan untuk mengkonfirmasi kepada Daniel bahwa doanya sudah diterima. 上帝差派了他的天使向他证实，上帝已经垂听了他的祷告。 Di sini kita belajar 在这里，我们学习到 bahwa，jawaban Tuhan sudah tertulis 其实上帝的回答已经写下了， dan ditemukan oleh hati yang benar-benar ingin mencari. 也只能被那些真正寻求他的行道。 Ini tokoh Alkitab yang pertama Daniel. 这是第一个圣经人物，就是但以理。 Tokoh Alkitab yang kedua adalah Raja Yosia. 第二个圣经人物就是耶西亚王。 Ini bisa dibaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 22. 我们可以在列王记下第22章读到， Saat kitab Taurat ditemukan dan dibacakan, 当律法书被发现并且被诵读的时候， Yosia sadar bahwa bangsanya telah berdosa 耶西亚王意识到他的百姓都犯了罪， dan dia mencari Tuhan. 他也寻求了上帝， Dan Tuhan menjawab melalui nabi. 然后上帝回答了他，透过一个先知， Dan pertobatan Yosia itulah menyelamatkan bangsanya dari hukuman daripada Tuhan. 而他的悔改免离了他的族人被审判。 Dari sini memberitahu kepada kita 这件事告诉我们， bahwa firman Tuhan dapat menuntun kita di dalam pertobatan 上帝的话语可以引导人，使人悔改， dan memberikan jawaban atas kegelisahan kita yang terdalam. 也能够平息人内心深处的焦虑。 Dengan kata lain, 换句话说， firman Tuhan yang kita baca 我们所读的圣经 sanggup menghindarkan kita dari penghukuman Tuhan, 可以让我们免离上帝的审判， menjauhkan kita dari segala pencobaan. 好让我们不遇见试探。 Tokoh Alkitab yang ketiga, 第三个圣经人物 Ezra. 就是以斯拉。 Ezra 7 ayat 10 menunjukkan bahwa Ezra tekun dalam Taurat Tuhan. 以斯拉7章10节说，以斯拉很坚定的遵守上帝的律法。 Doa-doanya bagi bangsa yang sedang dipulihkan dijawab melalui firman yang ia pelajari dan yang ia ajarkan. 他为他复兴的国家所祷告的是透过他学习并且教导的事得到了回应。 Dari tokoh Alkitab Ezra ini kita belajar 从以斯拉我们可以学到， ketika kita setia pada firman Tuhan, 当我们忠心于上帝的话语， bukan hanya kita yang dijawab dan diberkati, 不只是我们得到了应允并且被 tetapi 祝福， orang lain pun ikut diberkati. 其他人也可以被祝福。 Nah, kalau kita memperhatikan tokoh-tokoh Alkitab ini mungkin masih banyak lagi. 可能如果我们要仔细的观察，还有许多圣经人 Sekarang 物， kita akan melihat bahwa tidak hanya di dalam Alkitab, 我们要看不只是在圣经里， Tuhan juga menjawab doa melalui firman-Nya kepada para hamba-hamba Tuhan sepanjang abad, sepanjang sejarah gereja. 上帝也透过他的话语回应了他仆人的祷告，在每个世代里都有这样的事。 Ada John Wesley, 有约翰卫斯理， ada George Mueller, 然后有乔治穆勒， ada Charles Spurgeon, 然后有史布真， ada Hudson Taylor. 然后有戴德生， Semua ini ada kesaksian yang hidup 每个人都有活生生的见证。 bahwa ketika mereka bergumul di hadapan Allah, 当他们在上帝的面前 mereka 挣扎的时 berdoa di 候， hadapan Tuhan, 他在上帝的面前祷告的时候， firman Tuhan itulah yang memulihkan mereka. 上帝的话语使他们恢复， Firman Tuhan itulah yang menjawab segala seruan doa mereka. 上帝的话语应允了他们一切的祈求。 Ketika John Wesley mengalami pergumulan di dalam kerohanian dia, 当约翰卫斯理在他的灵命中挣扎的时候， di jalan Ades Gate itulah dia mendengarkan firman Tuhan dan dia beroleh pemulihan rohani. 在奥尔德门街的时候，他听到了上帝的话语，并且得到了复兴。 Dan ketika rohaninya dipulihkan, 当他的灵命被复兴的时 maka ada 候， kebangkitan yang luar biasa di dalam pelayanan John Wesley. 在他的侍奉中就被复兴了。 George Mueller juga sama. 乔治穆勒也是一样， Ketika dia memiliki panti asuhan, 当他建立一个孤儿院的时候， anak-anak tidak lagi mendapat makanan.
那个孤儿院的孩子 Dia 们没有得到 memegang 食 janji 物， firman Tuhan di dalam Mazmur 81 ayat 10. 但是他读到了诗篇81章所说的话， Dan Tuhan menjawab seruan doa dia 而上帝也应允了他的祈求， dengan cara yang ajaib. 透过一个很奇妙的事。 Kemudian ada Hudson Taylor. 然后还有戴德森， Dia ada seorang misionaris yang luar biasa yang melayani di Tiongkok. 他是一个很伟大的宣教师， Ketika 尤其 dia 在 hendak 中国。 menyerah di dalam pelayanan dia, 当他要在他的侍奉中放弃的时候， dia dihibur dan diteguhkan di dalam Yohanes 15 ayat 5. 他被约翰福音15章5节兼顾了， Yang berbicara bahwa kekuatan datang ketika kita tinggal di dalam Kristus. 告诉我们，如果我们住在基督里面，我们必定得着力量。 Charles Spurgeon adalah seorang pengkhotbah yang luar biasa. 施布真也是一个很伟大的讲道 Di 师， dalam pelayanannya dia mengalami tekanan jiwa, tekanan batin yang luar biasa. 在他的侍奉中，他也经历了很大的压力。 Tetapi melalui firman Tuhan Yesaya 41 ayat 10 dia dikuatkan dan diteguhkan. 但是透过以赛亚书41章10节，他也得到了安慰和坚固。 Dan saya yakin dan percaya masih banyak lagi toko-toko gereja yang berjalan bersama dengan Tuhan dan memperoleh kekuatan ketika firman Tuhan berbicara kepada mereka secara pribadi. 我也深信有很多这样的人物，当他们读上帝的话语的时候，他们亲自得到了从上帝而来的坚固。 Ada sebuah kalimat yang berbunyi demikian. 有一句话是这样说的： Tuhan bisa menjawab doamu lewat halaman yang sudah lama berdebu di Alkitabmu. 上帝呢，可以透过那已经堆满了灰尘的圣经来回应你的祷告。 Bapak Ibu Saudara numpang tanya kira-kira maksud daripada kalimat ini apa? 亲爱的弟兄姐妹，请问这句话的意思是什么呢？ Ada yang mau menjawab, berusaha menjawab? 有人要回答吗？ Tuhan bisa menjawab doamu lewat halaman yang sudah lama berdebu di Alkitabmu. 上帝可以透过你那已经堆满灰尘的圣经页来回应你们的祷告。 Kalimat ini memberitahu kepada kita 这句话告诉我们 bahwa 说， banyak orang Kristen rajin dan banyak berdoa. 很多基督徒很勤奋的来祷告， Tetapi Alkitab di dalam rumah hanya sebagai barang pajangan. 但是他家中的圣经只是一种的摆设， Sampai-sampai Alkitab itu pun berdebu. 甚至堆满了灰尘。 Bapak Ibu Saudara, 亲爱的弟兄姐妹， ketika kita berdoa kepada Tuhan, 当我们向上帝祷告的时候， sesungguhnya harta-harta yang begitu berharga Tuhan ingin beritahu kepada kita. 其实上帝要告诉我们很多宝贵的事。 Dan harta-harta berharga itu tersimpan di dalam nas-nas firman Tuhan. 而这些宝贵的事隐藏在上帝的话语 Hanya 当中， saja kita tidak berusaha untuk mencarinya. 只是我们没有努力的去寻找 Sehingga 它， kita tidak memperoleh jawaban doa daripada Tuhan. 导致我们没有得到上帝的应允。 Bapak Ibu Saudara, 亲爱的弟兄姐 tadi 妹， kita sudah mendengar tentang toko-toko Alkitab. 今天我们已经听了很多圣经的人物， Kita sudah mendengar tentang toko-toko sejarah gereja. 然后还有教会历史人物。 Saya rasa tidak fair kalau saya tidak memberikan kesaksian tentang saya pribadi. 我想我也必须给我自己的个人见证。 Dalam pelayanan saya sering juga diperhadapkan pada keputusan-keputusan penting yang harus diambil. 在牧养的施工中，我也必须面对了许多的重要决策， Dan bahkan ada rencana-rencana program yang hendak dilaksanakan. 甚至有各种各样的计划， Dan bahkan penyelesaian masalah baik secara internal maupun secara eksternal. 甚至来自内部或外部的问题。 Jujur kalau bukan firman Tuhan yang menopang kehidupan dan pelayanan saya, 老实说，如果没有上帝的话语来支持我的生命， mungkin sudah jauh-jauh hari saya meninggalkan Tuhan kembali menjadi seorang businessman. 可能我早早已经不再做上帝的仆人，已经回去做生意了。 Namun ketika saya diperhadapkan pada kondisi-kondisi tertentu, 但是当我面对这样的事情的时候， ketika saya berdoa dan berseru kepada Tuhan, 当我祷告向上帝祈求 dan 的时 Tuhan 候， dengan caranya yang heran menjawab saya melalui ayat-ayat Alkitab.
上帝很奇妙的透过他的话语来应允我的祷告。 Malam hari ini saya berikan minimal ada 4. 我告诉你们，至少有4个。 Sebagai seorang pemimpin, 作为一个领袖， jelas kita tidak mungkin bisa menyenangkan hati semua orang. 我们是无法讨好所有人的。 Ya, setiap keputusan pasti ada orang yang pro dan ada yang kontra. 我们每次做一个决定，一定有人赞同，有人不赞同。 Dalam kondisi yang demikian, 在这样的情况 di 下 dalam，saat teduh Tuhan berbicara kepada saya melalui Yeremia 50. 在我灵修的时候，上帝透过耶利米书50章告诉我， Dan ketika saya tidak setuju untuk keputusan-keputusan tertentu, 当我不同意某些的决策的时候， secara manusia saya ingin segera memberikan respon dan tanggapan. 作为人呢，我很想立刻的给回应。 Tapi saat saya bersaat teduh, 但是当我灵修的时 Tuhan 候， mengingatkan saya melalui Daniel pasal 3. 上帝提醒我，透过但以理书第3章， Untuk belajar tetap tenang 要学习冷静， dan bijaksana. 并且要有智慧。 Kemudian saat saya menyadari betapa Tuhan sudah melindungi dan memberkati saya dan keluarga, 而当我发现到上帝已经那么的祝福我和我的家人， firman Tuhan juga mengingatkan saya secara pribadi 上帝的话语也亲自提醒了我， melalui kitab Hosea 透过何西亚书， agar berkat itu tidak membuat saya melukai hati Tuhan. 让我所领受到的祝福不要去伤害上帝的心。 Kemudian di tengah-tengah adanya begitu banyaknya isu-isu yang bisa merampas damai sejahtera di hati, 当我面对一些流言蜚语，让我失去了平安， Tuhan meneguhkan saya dalam saat teduh melalui Zakaria pasal 11. 上帝安慰我，透过撒迦利亚书第11章， Dan memberitahu kepada saya fokus dan tugas pelayanan saya apa yang harus dilakukan sebagai seorang gembala. 上帝提醒我要专注于作为牧者必须要履行的职责。 Bapak Ibu Saudara, sungguh indah ketika berjalan bersama dengan Tuhan. 弟兄姐妹，当我们和上帝同行的时候，是那么的美好。 Dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman rohani yang indah berjalan bersama dengan Tuhan. 我还有很多那么美好的属灵经历，当我和上帝同行的时 Saya 候， hari ini hanya membagikan sebagian kecil saja 我只是告诉你们一小部分， sebagai kesaksian yang nyata bagi kita. 就是作为一个真实的见 Kalau 证。 ditanya mengapa saya bisa mengingat ini semua, 如果问我为什么我会记住这一切 jawabannya 呢？ sederhana. 答案很简 Ketika 单。 saya bersaat teduh 当我灵修的时候， dan ketika saya diberkati, 当我受祝福的时 saya 候， mencatatnya ini semua 我把它记录下来， menjadi buku harian rohani bagi pribadi saya, 变成我的一本属灵的记事本， sehingga menjadikan mazmur kehidupan bagi saya. 也成了我生命中的诗篇书。 Baru-baru ini saya mendengar ada sebuah isu 最近呢，我听到有一个留言， bahwa konta kita kali ini akan mempendetakan kaum awam. 我们的联谊会要使一些平信徒成为牧师， Wow, ini sesuatu berita yang luar biasa. 这是非常大的一件消息， Ini terobosan konta yang luar biasa. 这是一个非常大的突破。 Wah, saya bergumul di hadapan Tuhan. 我在上帝的面前挣 Dan 扎， herannya Tuhan menjawab pergumulan saya melalui ayat firman Tuhan. 很奇妙的，上帝透过他的话语来应允我的祷 Sehingga 告， memberikan saya sebuah penghiburan yang luar biasa juga. 给我很大很大的安慰。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Mungkin kesaksian-kesaksian demikian ini 可能就是这种的见证。 ketika saya menyampaikannya, 当我告诉你们的时 ada 候， yang mungkin bisa mengerti karena Anda pernah mengalaminya. 有些人会明白，因为你们经历过。 Tetapi mungkin saja Anda selama ini tidak bisa mengalaminya karena Anda tidak terbiasa membaca firman Tuhan. 但是有些人可能不能经历，因为你们没有读圣经。 Ada sebuah kalimat yang ingin saya sampaikan di sini. 我想告诉你们一句话： Jangan hanya menunggu suara dari langit.
不要只等从天上来的声音， atau menanti mimpi pada malam hari. 或者等待晚上的梦。 Padahal Tuhan telah meninggalkan suaranya di dalam kitab sucinya. 因为上帝早已经将他的声音留在圣经中。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Kita selalu ingin mencari kehendak Tuhan melalui mimpi, melalui penglihatan, ataupun melalui yang lain. 我们很喜欢透过我们的梦等等来寻求上帝的答 Padahal 案。 firman Tuhan memberitahu kepada kita jawaban yang hendak kita cari. 但是其实圣经已经告诉了我们寻求的答案。 Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姐妹， ada 4 hal yang bisa kita pelajari. 我们可以学习4件事。 Yang pertama, 第一， bertekunlah di dalam doa. 要恒切的祷告， Karena di dalam doa itulah membuka hati kita. 因为祷告能够敞开我们的心。 Kemudian yang kedua, 第二， disiplinlah membaca Alkitab. 要持续的读圣 Karena 经， firman Tuhan adalah jawaban setiap doamu. 因为上帝的话语是每个祷告的回答。 Ketiga, 第三， catatlah semua berkat rohani yang telah Anda peroleh. 记录你已经领受的所有属灵恩赐， Karena itu semua adalah kitab Mazmurmu secara pribadi. 因为那是你个人的诗篇。 Dan yang keempat, 而第四， bersyukurlah untuk segala pengalaman rohani yang indah hadir dalam kehidupanmu. 要常常为生活中美好的属灵经验感恩。 Sebagai penutup, saya tutup dengan sebuah ilustrasi. 作为总结，我用一个小故事。 Ada seorang anak menulis surat kepada ayahnya. 有一个小孩子写信给他的父亲， Ayahnya tinggal jauh di mana dia tinggal. 他的父亲住在远方。 Ketika surat balasan daripada ayah itu datang, 当回信到达的时候， dia membiarkan surat itu tetap tertutup. 他始终不打开那封信。 Bukankah ini juga seringkali terjadi di dalam kehidupan orang Kristen? 我们身为基督徒的情况也不是一样吗？ Kita berdoa dan menyampaikan segala pergumulan kita ke hadapan Tuhan. 我们祷告，告诉上帝我们所经历的一些事。 Kita sendiri tidak membuka surat cinta daripada Tuhan yang dikirim kepada kita. 但是我们没有拆开上帝寄给我们的爱的书信， Padahal disitulah jawabannya. 其实那里已经写了答案。 Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姊妹， tiap kali engkau berdoa, 每次你祷告的时候， bukalah firman Tuhan. 请翻开你的圣 Allah 经。 yang kita sembah adalah Allah yang menjawab doa. 我们所敬拜的上帝是应允祷告的 Dan 上帝， firman-Nya adalah suara kasih-Nya bagi kita. 而他的话语是他爱的声音。 Sebelum kita meninggalkan ruang ibadah ini, 在我们离开这个地方之 mari 前， tanamkan di dalam pikiran kita dan di dalam hati kita dalam-dalam. 让我们提醒我们自己，种在我们的心里面。 Kita bukan hanya sebagai orang yang berdoa, 我们不只是祷告的人， tetapi kita juga adalah pribadi yang membuka dan membaca Alkitab. 我们也是翻开圣经、读圣经的人。 Karena Tuhan ingin berbicara kepada kita melalui firman-Nya. 因为上帝要透过他的话语向我们每个人说话。 Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. 愿上帝祝福我们每一个人。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Kami bersyukur Bapa, Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang senantiasa menuntun di dalam kehidupan kami. Dan bahkan firman-Mu inilah yang menjadi tuntunan setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, pada malam hari ini kedua hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Bapa, pimpin berkati setiap kami yang selama ini bergumul di dalam doa. Tuhan tolong kami, supaya kami juga menemukan jawaban-jawaban daripada doa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami melalui firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, pimpinlah setiap kami, bukan hanya sebagai pendengar firman, tapi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga kami boleh melatih kehidupan kerohanian kami, bersat teduh setiap hari, membaca firman Tuhan, dan mencari kehendak Tuhan melalui kebenaran yang daripada Tuhan. Bapa, terima kasih. Pimpin berkati setiap kami yang ada di dalam ruangan ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan, Engkau turut campur tangan, menyertai dan memberkati. Kami bersyukur, berdoa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Amin. Tuhan Yesus memberkati.